Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salida binti Abdul Razak bersama Azhari bin Hamzah telah melaksanakan satu pendidikan tindakan yang bertajuk meningkatkan kemahiran murid tahun 5 dalam menyambung huruf hijaiyah alif, waw, za, ra, dal, dal dengan menggunakan program e-tausil huruf. Penataan masalah. Masalah dikenal pasti melalui dua cara. Yang pertama, analisis dokumen. Melalui analisis dokumen, pengkaji mendapati bahawa kebanyakan murid tidak dapat menguasai kemahiran menyambung huruf hijaiyah dengan baik. Hal ini bertepatan dengan pendapat daripada Yasir Al-Mandili. Murid-murid di sekolah rendah sering menghadapi masalah dalam pembelajaran berkaitan menyambung huruf-huruf tunggal. Seterusnya, refleksikan diri. Pengkaji mendapati teknik bersyarat atau penerangan semata-mata dilihat kurang berkesan dalam meningkatkan kognitif murid terhadap pengajaran dan pembelajaran menyambung huruf hijaiyah. Menurut Sapi'i, Borhan dan Aisyah, penggunaan bahan bantu mengajar ketika menjalankan sesi PDP dapat merasa minat dan penumpuan murid terhadap pembelajaran. Objektif kajian dan persoalan kajian. Terdapat dua objektif kajian. Yang pertama, untuk mengkaji tahap kognitif murid tahun 5 dalam menyambung huruf hijaiyah khususnya alif, waw, za, ra, dal, dal. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan murid tahun 5 dalam menyambung huruf hijaiyah alif, waw, za, ra, dal, dal dengan betul menggunakan program e-tausil huruf. Persoalan kajian. Yang pertama, bagaimanakah tahap kognitif murid tahun 5 dalam menyambung huruf hijaiyah khususnya alif, waw, za, ra, dal, dal? Yang kedua, adakah penggunaan program e-tausil huruf dapat meningkatkan kemampuan murid tahun 5 dalam menyambung huruf hijaiyah alif, waw, za, ra, dal, dal dengan betul? Peserta kajian. Kajian ini telah dilaksanakan di sebuah sekolah daerah Kubang Pasu, Kedah. Murid yang terlibat, bilangan murid yang terlibat adalah 5 orang murid di mana 2 lelaki dan 3 perempuan. Untuk makluman, pada asalnya peserta yang terlibat adalah 30 orang. Namun daripada 30 orang itu, kami memilih 5 orang sahaja untuk dilaksanakan kajian dengan menggunakan intervensi kami, iaitu program e-tausil huruf. 5 orang ini dipilih selepas melihat kepada prestasinya yang lemah dalam menyambung huruf. Ciri-ciri murid. Murid yang pertama, bersemangat dalam pembelajaran, pemalu dan mudah gelabah apabila disoal oleh guru. Ciri murid yang kedua, aktif, dapat mendengar penerangan guru dengan baik serta suka membantu rakan. Murid yang ketiga juga aktif, mudah memahami arahan guru namun cuai dalam ujian. Murid keempat tidak aktif, dia juga lambat untuk memahami arahan guru, namun selepas penerangan daripada guru secara berulang-ulang, dia dapat memahami pengajaran dan pembelajaran dengan baik. Murid yang kelima merupakan seorang yang pendiam, kurang fokus pada PDP serta mengalami kesukaran dalam memahami arahan dan PDP guru. Pengumpulan data dan analisis data. Kajian ini, kaedah kami mengumpul data adalah melalui pemerhatian, iaitu untuk mencapai objektif yang pertama. Dan seterusnya untuk mencapai objektif yang kedua, kami menggunakan ujian pra dan pasca serta temu bual. Bagaimana kami menganalisis data? Melalui kaedah pengumpulan data menggunakan pemerhatian, kami menganalisis melalui borang senarai semak. Seterusnya ujian pra dan pasca dianalisis melalui peratus pada graf. Dan temu bual dianalisis melalui borang soal selidik. Program e-tausil huruf. Apa ni program e-tausil huruf? Program inilah yang sebenarnya telah dilakukan dan telah dicipta untuk membantu murid-murid tahun 5 dalam menyelesaikan masalahnya untuk menyambung huruf hijaiyah. Program e-tausil huruf dicipta menggunakan aplikasi PowerPoint. Okay, tujuan program e-tausil huruf ni adalah untuk murid lagi tertarik terhadap pembelajaran. Jadi jadi pengkaji melaksanakan proses PDP dengan menggabungkan dua kaedah, iaitu penerangan dan bermain menggunakan e-tausil huruf. Pada asalnya menggunakan satu kaedah saja, penerangan, yang dilihat agak membosankan. Jadi
pengkaji telah menggabungkan dua kaedah, iaitu penerangan dan kaedah bermain dengan menggunakan e-tausil huruf. Untuk pembelajaran menggunakan e-tausil huruf, terdapat 3 langkah yang perlu dilaksanakan. Langkah yang pertama, mula-mula murid akan mendengar penerangan daripada guru tentang tugas-tugas huruf alif, waw, za, ra, dal, dal. Langkah kedua, murid akan belajar sendiri melalui video yang terdapat dalam program e-tausil huruf ini. Dan langkah ketiga, pembelajaran melalui permainan video yang terdapat dalam program e-tausil huruf. Langkah ketiga ini di mana murid akan melaksanakan satu misi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh karakter animasi dalam permainan video tersebut. Jadi murid akan lagi seronok untuk menyelesaikan misi sambil belajar, iaitu bermain sambil belajar. Bentuk permainan video dalam program e-tausil huruf ni terdapat dua. Bentuk yang pertama, murid perlu menentukan huruf hijaiyah yang tidak boleh disambung dengan mana-mana huruf selepasnya, iaitu alif, waw, za, ra, dal, dal. Tujuan bentuk permainan ini direka adalah untuk membantu murid untuk mengingat kumpulan huruf hijaiyah yang tidak boleh disambung dengan apa-apa huruf selepasnya, iaitu alif, waw, za, ra, dal, dal. Bentuk permainan yang kedua pula adalah kemahiran menulis, memfokuskan kepada kemahiran menulis, di mana murid perlu melukis garisan palang selepas huruf hijaiyah yang dipelajari, iaitu alif, waw, za, ra, dal, dal, sebagai tanda bahawa huruf tersebut tidak boleh disambung dengan mana-mana huruf selepasnya. Dan yang menariknya, jawapan kedudukan garisan tersebut tu, murid nak tentukan betul atau salah ditentukan oleh audio. Jadi murid akan tahu kalau bunyi teng, itu bermaksud salah. Kalau bunyi ting, itu bermaksud jawapannya betul, kedudukan garis itu. Dan selepas itu murid boleh menulis jawapannya untuk menentukan kemahiran menulis, dan murid dapat menyimak perkataan yang telah ditulis melalui simbol tanda soal. Di sini boleh tekan dan boleh semak jawapannya betul atau salah. Jadi boleh melaksanakan pembelajaran kendiri juga. So jadi sangat bersesuaian. Dapatan kajian. Adakah berhasil intervensi ini? Jom kita lihat. Menjawab persoalan pertama, bagaimanakah tahap kognitif murid tahun 5 dalam menyambung huruf hijaiyah khususnya alif, waw, za, ra, dal, dal? Untuk menjawab persoalan pertama, kaedah pemerhatian telah dilakukan. Ini merupakan dapatan kajian pemerhatian di mana telah dilihat melalui 4 aspek, iaitu mempunyai kemampuan dalam menulis bahasa Arab, dapat menyambung huruf hijaiyah dengan betul, mengingati tugas huruf hijaiyah awzarzat serta menggunakan teknik palang dengan baik. Pengkaji mendapati bahawa murid 5 tidak menggunakan teknik palang dengan baik. Namun, murid 5 dapat menyambung huruf hijaiyah dengan betul kerana murid 5 mengingati tugas huruf alif, waw, za, ra, dal, dal dengan baik. Kesimpulannya, semua peserta kajian dapat meningkatkan kemahiran menyambung huruf dengan baik selepas pelaksanaan intervensi. Seterusnya, dapatan kajian bagi menjawab persoalan kedua. Adakah penggunaan program e-tausil huruf dapat meningkatkan kemampuan murid tahun 5 dalam menyambung huruf hijaiyah alif, waw, za, ra, dal, dal dengan betul? Jadi untuk menjawab persoalan kedua, kami telah menggunakan ujian pra dan pasca serta temu bual. Melalui temu bual ini adalah melalui temu bual hanya menggunakan soalan yang ringkas dan murid pun hanya jawab ya atau tidak sahaja. Ini menunjukkan dapatan kajian ujian pra dan pasca. Dapat dilihat bahawa semua murid telah melakukan peningkatan yang positif selepas pelaksanaan intervensi. Ini bermakna ini menunjukkan program e-tausil huruf ini berjaya mencapai objektif yang kedua. Okey, dapatan kajian temu bual iaitu sebelum pelaksanaan intervensi seperti yang dikatakan sebentar tadi, soalan yang ditanya adalah mudah dan murid hanya perlu jawab ya atau tidak sahaja. Jadi dianalisis berdasarkan jumlah ya. Okey, soalan yang pertama, adakah pembelajaran berkaitan menyambung huruf hijaiyah sukar? Pada asalnya bagi semua murid adalah ya, sukar. Pengkaji mendapati pembelajaran berkaitan menyambung huruf sukar bagi murid
kerana mereka tidak mengingati tugas-tugas huruf hijaiyah dengan baik. Soalan yang kedua, adakah pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknik penerangan sahaja menarik? Okey, pengkaji mendapati PDP menggunakan teknik penerangan semata-mata agak membosankan dan tidak mampu menarik tumpuan murid pada pembelajaran. Seterusnya, dapatan kajian temu buat selepas pelaksanaan intervensi dapat dilihat apabila pengkaji menanyakan adakah dengan menggunakan e-tafsil huruf dapat membantu kamu untuk menyambung huruf hijaiyah dengan betul. Kebanyakan ke-55 murid menjawab ya. Ini menunjukkan bahawa program e-tafsil huruf dapat membantu murid meningkatkan tahap kemampuan mereka dalam menyambung huruf dengan betul. Dan bagi soalan kedua juga, adakah kamu suka PDP menggunakan e-tafsil huruf? Semua murid bersetuju bahawa mereka gembira ketika melaksanakan proses PDP menggunakan kaedah belajar sambil bermain. Jadi, pengkaji berpendapat murid-murid menyukai PDP menggunakan teknik bermain. Kesimpulannya, pengkaji hanya memfokuskan kepada huruf hijaiyah yang tidak boleh bersambung dengan mana-mana huruf selepasnya, iaitu alif, waw, zarah, dal. Program e-tafsil huruf dilihat mampu untuk meningkatkan tahap kemahiran murid dalam menyambung huruf hijaiyah dengan betul. Yang ketiga, PDP yang menggabungkan kaedah tradisional dan moden, iaitu penerangan dan bermain, dilihat mampu untuk menarik tumpuan murid pada pembelajaran. Dan akhirnya, cadangan tindakan susulan diharapkan agar pengkaji lain dapat memfokuskan kepada cara untuk menyambung huruf kaf dan ya dengan betul. Sekian, terima kasih.